Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta baru pada hari ini berkemungkinan ianya akan jatuh harganya selepas beberapa tahun pengeluarannya. Hal ini disebabkan oleh faktor kerosakan yang tidak reliable, pencabar daripada jenama lain yang sama segmen dengannya, dan berkemungkinan alat ganti agak mahal selepas beberapa tahun pengeluarannya. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Pro 2 Azia generasi terbaru. Pro 2 Azia second generation ini mula diperkenalkan pada tahun 2023 menggunakan enjin 1.0 liter 1KR VE 3 silinder dibantu dengan kotak gear CVT. Enjin 1.0 liter daripada Pro 2 Azia second generation ini mampu menghasilkan kuasa 64 PS. Harga baru untuk Pro 2 Azia second generation ini bermulanya daripada harga RM38,000 sehinggalah RM50,000 bergantung pada varian, yang menyebabkan ianya berkemungkinan akan jatuh harganya bagi pasaran terpakai disebabkan harga pada awal pengeluarannya dulu terlalu mahal. Banyak pencabar daripada jenama lain yang sama segmen dengannya boleh didapati pada unit terpakai ataupun pada unit second hand dengan harga sedemikian, dan ada beberapa aduan yang dibuat oleh pengguna Azia generasi terbaru ini mengenai masalah CVT yang dihadapi oleh Azia second generation ini. Antara masalahnya adalah gearbox berdesin serta kurang responsif. Ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan harga pada unit terpakai mudah drop. Kedua, Honda WRV. Ia merupakan sebuah crossover subcompact SUV daripada Honda. Boleh dikatakan adik kepada HRV. Honda WRV ini mula diperkenalkan di negara kita pada tahun 2022 menggunakan enjin 1.5 liter Dodge 4 silinder NA. Enjin 1.5 liter daripada WRV ini mampu menghasilkan kuasa 121 PS dengan transmisi yang ditawarkan adalah 6 speed CVT. Harga baru untuk WRV pada hari ini bermulanya daripada harga RM89,000 sehinggalah RM107,000 untuk varian RS. Bagi pengguna WRV pada hari ini, mereka kagum akan spesifikasi yang ditawarkan oleh WRV ataupun SUV daripada Honda ini. Namun besar kemungkinan harga untuk WRV pada unit terpakai ataupun pada unit second hand akan drop disebabkan oleh pencabar daripada jenama lain dengan harga yang lebih murah. Tambahan pula untuk unit second hand model SUV, ramai yang mencari SUV yang praktikal ataupun besar untuk kegunaan keluarga. Korang rasa macam mana, berbala ke tidak dengan WRV ini untuk beli pada unit second hand? Seterusnya kita masuk yang ketiga. Untuk yang ketiga ini, ia adalah Proton X90. X90 merupakan sebuah SUV besar yang dibina oleh Proton bagi sebuah keluarga saiz pertengahan. X90 dibina dengan ciri-ciri yang lebih sporty serta mewah. Ia dikategorikan dalam segmen D dengan 7 tempat duduk. Proton X90 ataupun Proton X90 ini diambil asasnya daripada Geely Haiyun. Ia menggunakan enjin 1.5 liter 3 silinder turbo mild hybrid. Enjin yang dipasang pada Proton X90 ini ianya mampu menghasilkan kuasa 190 PS dan 300 Nm torque. Harga baru untuk Proton X90 ini bermulanya daripada harga RM125,000 sehinggalah RM154,000 bergantung pada varian. Harga ini mungkin akan drop banyak bila mana pergi ke unit terpakai disebabkan oleh harga pada awalnya dulu terlalu tinggi. Dan pada hari ini pun sudah ada aduan yang dibuat bagi pengguna X90 ini berkaitan dengan gearbox yang dihadapi oleh X90 ini. Antara aduan yang dibuat adalah mudah tersentak bila stop go. Kuasa enjin terlalu rendah pada berat bodi 1.7 tan menjadikan pick-upnya biasa-biasa sahaja. Siapa dekat sini pengguna X90 ini ataupun korang pernah memandu X90 ini? Cuba korang komen dekat bawah pengalaman korang. Keempat, Nissan Serena C27.
Model Serena yang kita nak tengok kali ini adalah model terbaru sekali ataupun model facelift yang mana diperkenalkan pada tahun 2022. Ianya menggunakan enjin 2.0 liter 4 silinder Dodge. Harga pada awal Nissan Serena C27 ini bermulanya daripada harga RM150,000 sehinggalah RM163,000 bergantung pada varian. Namun harga pasaran terpakai untuk Nissan Serena C27 ini boleh dikatakan drop terlalu cepat. Hal ini disebabkan oleh kos baiki yang terlampau tinggi. Antara common isu yang dihadapi oleh Nissan Serena C27 ini ataupun aduan yang dibuat oleh pengguna Nissan Serena C27 ini adalah overheat bila jalan jam ataupun berbukit. Tapi untuk isu ini tidak banyak diperkatakan. Sistem aircon yang mudah rosak dengan kos baiki yang agak tinggi. Suspension belakang yang mudah longgar ataupun berbunyi. Dan yang terakhir sekali yang menjatuhkan pasaran terpakai untuk Nissan Serena terbaru ini adalah pencabar daripada jenama lain. Antara pencabarnya adalah Honda Stepwagon dan Toyota Voxy. Siapa dekat sini pernah menggunakan Nissan Serena ini? Cuba korang komen dekat bawah pengalaman korang. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini ia adalah Toyota Veloz. Toyota Veloz mula diperkenalkan pada tahun 2022. Antara saingan sengit untuk Toyota Veloz ini adalah Pro Duo Alza dan Mitsubishi Xpander. Harga baru untuk Toyota Veloz ini bermulanya daripada harga RM95,000 sehinggalah RM100,000. Namun bila mana pergi kepada unit second hand, mungkin jualan Toyota Veloz ini tidak akan laju seperti Pro Duo Alza. Hal ini disebabkan oleh harga awalnya mahal tetapi perbezaannya cuma daripada segi designer yang agak premium. Untuk Toyota Veloz ini perbezaan harganya dengan Pro Duo Alza, harga Toyota Veloz mahal RM20,000 berbanding Pro Duo Alza. Saya percaya 2 ke 3 tahun lagi kalau korang diberi dua pilihan berkaitan dengan Toyota Veloz dan Pro Duo Alza pada unit terpakai, yang mana yang korang akan pilih dengan harga yang agak berbeza tetapi kelebihan yang sama. Namun saya percaya pada hari ini jika korang pemilik Toyota Veloz ini tidak sesekali terlintas di fikiran korang untuk menjualnya dalam masa beberapa tahun ini. Biasa kereta-kereta family size pertengahan sebegini kita akan pakai 10 tahun ke atas ataupun lebih. Siapa dekat sini pengguna Toyota Veloz ini? Cuba korang komen dekat bawah pengalaman korang memandu sebuah Toyota Veloz. Alright guys, so itu adalah 5 kereta baru yang berkemungkinan ianya akan jatuh harganya pada unit terpakai. Sebenarnya ada banyak lagi kereta-kereta lain lagi yang akan jatuh harganya. Jika korang nak tahu, cuba korang komen dekat bawah untuk part 2. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.